Cuba je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya. Syukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambunglah kuliah kita yang telah lalu, telah kita tinggalkan pada awal bulan 2 minggu seminggu lepas dan minta maaf dah lambat sikit daripada rumah nak pindah rumah, sibuk sikit Cantik? Mana ada cantik? Rumah kecil je. Itulah yang mampu. Abang di situ ke? Di kawasan itu? Kat mana? D3. Oh, depan sana. Oh, D3 besar, rumah besar. Baik. Jadi last kuliah hari itu kita masih di tajuk syurut sihatis salah, syarat-syarat sahnya solat. Kerana sebagaimana kita maklum, setiap ibadah, especially ibadah-ibadah khusus seumpama ini, sembahyang, puasa, zakat, haji, dia ada syarat sahnya, ya. Dan kita dah bincang satu persatu itu. Islam berakal, mumayyiz, apa lagi saya? Menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, suci daripada najis dan hadas. Dan akhir sekali pada malam ini ialah masuk waktu. Ya, betul tak? Waktu kan. Maksudnya tidak sah solat yang fardu lah, ya. Ataupun yang tidak fardu tapi ada waktu-waktunya. Tapi dalam konteks ni sembahyang fardu lah, ya. Ada waktunya yang tersendiri. La tasihhu solah illa ba'da dukhuli waqtiha. Kita akan dapati perkataan itu dalam mana-mana buku fiqh. After ulama buat mai, salah satu syarat sah solat ialah masuk waktu, dukhul waqti solat ataupun dukhulul waqt. Dia mesti kata la tasihhu solah illa ba'da dukhuli waqtiha. Tidak sah solat melainkan setelah masuk waktunya. Illa ma ja'a ad-dalilu ala illa ma ja'a ad-dalilu alaihi kataqdim wa ta'khir, jamak lah, ya. Dia kata tidak sah satu solat hak fardu ni lah, ya. Maka setelah masuk waktunya, melainkan jika ada dalil berkaitan dengannya. Seperti jamak kan, kita jamak zuhur sekali dengan asar dalam waktu zuhur. Itu kita panggil jamak takdim, jam'u takdim. Ataupun kita sembahyang dalam waktu asar, zuhur bak mai ke waktu asar, itu disebut sebagai jam'u takhir, jamak takhir. Ada kira waktu tak sama tu, maka itu tak apa, kerana ada dalilnya, ya. Dan begitu juga sembahyang maghrib pergi sembahyang isyak, sembahyang isyak pergi sembahyang maghrib, kita jamak-jamak seumpama itu. Yang jamak betul lah, al-jam'ul haqiqi lis-solat, jamak yang betul-betul jamak untuk solat. Pasal jamak solat ni dia ada dua. Satu dipanggil al-jam'ul haqiqi, jamak yang betul-betul jamak, the real jamak. Combine, kita combine sembahyang tu betul-betul combine lah waktu dia tu. Ada satu lagi dia panggil al-jam'us suri, jamak secara surah.
Ataupun al-jam'u suwari boleh juga. As-suri atau as-suwari ya. Sekali tengok macam jamak, tapi hakikatnya dia bukan jamak. Sebab tu dia tidak disebut sebagai al-jam'ul hakiki, jamak yang hakikat, jamak yang betul. Tapi al-jam'u suri, nampak tu macam jamak, tapi dia tu bukan jamak. Ya. Contohnya kita sembahyang zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Dekat-dekat nak masuk waktu asar, kita sembahyang fardu zuhur. Ngangam habis sembahyang zuhur, masuk waktu asar. 1 minute, 2 minute ataupun after salam boleh jadi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah masuk asar. Terus sembahyang asar. Itu jamak juga. Dia panggil al-jam'u suri, ya. Tidak makruh, bahkan digalakkan dalam setengah-setengah keadaan. Kalau saja-saja makruh lah. Pasal melengah-lengahkan solat. Takhirus solat seumpama itu dia makruh, ya. Melamat-lamatkan solat kan makruh. Betul tak? Sembahyang ni waktu dia panjang. Dia fardu muwassa'. Dia boleh je kita nak sembahyang awal waktu ni afdal. Tapi di tengah-tengah itu harus. Tapi kalau dah hujung-hujung sangat, dia panggil waktu darurah, hujung-hujung tu. Tapi kalau dah masuk sekira-kira kalau kita sembahyang tu tak habis sembahyang dah masuk waktu solat yang lain. Dia kira waktu yang haram tu di sisi sebagian ulama, walaupun sebagian kata makruh. Kerana sekurang-kurang solat ialah 1 rakaat. Dan dalam 1 rakaat tu sebagian kata cukup dengan sujud yang pertama. Mana kata kalau tuan-tuan lewat, kalau ada hal kan, ataupun terlupa mungkin tak ada masalah sangat. Tapi kalau ada hal tu sibuk sungguh kan. Tuan-tuan sembahyang zuhur, ngangang angkat takbir, dah masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. Dia kira sembahyang bukan dalam waktunya tu. Kerana sekurang-kurang solat ialah 1 rakaat. 1 rakaat tu sebagian kata mesti melepasi 1 rakaat lah. Sujud yang kedua. Tapi sebagian lain dia kata sujud yang pertama sudah memadai. Mana kalau tuan-tuan sujud pertama tu, bangun sujud pertama ada masuk waktu asar. Tuan-tuan sudah dikira sembahyang dalam waktu. Ya. Man adraka rak'atan minas salah faqad adrakas salah. Siapa yang dapat 1 rakaat daripada solat, maka dia sudah dianggap mendapat solat berkenaan. Ya. Jadi sekurang-kurang solat dalam satu-satu waktu ialah 1 rakaat. Dan sekurang-kurangnya sujud yang pertama. Tak berdosa lah. Apa kita tangguh, tak ada kerja apa pun. Lewat. Ujung baru nak semayang. Ngangan semayang tengah baca Fatihah, masuk waktu solat yang lain. Berdosa. Kerana kita sudah dianggap melewatkan solat daripada waktunya. Aduh, dah lepas sujud pertama tak apa. Kan? Ha? Jadi semayang ni dah lah waktu dia panjang. Lepas tu, tak ada syarat. Semua solat tu kita solat dalam waktu itu. Sekurang-kurang 1 rakaat. Jadi payah Allah Ta'ala nak bagi dosa kat kita sunatnya. Maka kalau kita memang nak dosa lah. Memang tak nak semayang. Atau saya saja melewatkan semayang kan. Tahap macam tu lah semayang ni dah waktu dia panjang. Kan? Lepas tu tak ada syarat 4 rakaat kita semayang kalau zuhur. Dalam waktu zuhur. Kalau 1 rakaat dalam waktu zuhur, 3 rakaat lagi dalam waktu asar. Tak berdosa. As long as kita dapat 1 rakaat. Ya. Kalau saja-saja melewat-lewatkan makruh dengan syarat jangan sampai masuk waktu yang lain. Ya. Melewat-lewatkan solat tidak haram, makruh saja ya. Di sisi majoriti. Cuma sebagian ulama kata munafik lah. Munafik. Ada sifat munafik. Baik. Kat mana tadi ya? Al-jam'u suri maksudnya kita jamak tu ujung-ujung semayang, kita semayang 1 waktu, ngangang kita habis semayang atau 1 minute, 2 minute after that, mana semayang, waktu yang sekejap lah, in a while, ataupun short time kan, masuk waktu yang lain, kita pun semayang waktu itu. Kalau tak ada apa-apa, makruh lah, kan? Tak haram, kita semayang di hujung waktu, tidak haram, makruh saja. Tapi kalau ada keperluan, tak apa. Itu panggil al-jam'u suri. Contohnya macam orang yang ada keuzuran-keuzuran tertentu. Ya. Orang yang istihadah umpamanya. Orang istihadah, Nabi suruh jamak suri. Umpama dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaysh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Hamnah binti Jahsh. Dulu kita dah bincang bab istihadah kan. Ada 3 cara orang istihadah solat. Ya. Salah satu ialah al-jam'u suri. Dia menjamakkan solat secara surah. Maksudnya sebab orang istihadah ni kan dia susah nak semayang macam biasa. Jadi Nabi bagi option, ujung waktu zuhur, kau semayang zuhur. Ngangang kau habis semayang zuhur, kau semayang pula asar. Jadi itu jamak lah tu. Ya.
Jamak macam tu tak termasuklah konteks yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi kalau betul-betul jamak. Ya. La tasihhu solat illa ba'da dukhuli waqtiha illa ma ja'a ad-dalilu alaihi ka jam'u ta'khir wa jam'u taqdim, ya. Mana tidak sah solat melainkan setelah masuk waktunya, melainkan jika ada dalil seperti jamak takhir, jamak takdim, maka tidak ada apa-apa masalah. Baik. Jadi masuk waktulah, ya. Dan disepakati oleh para ulama sembahyang mesti ada waktunya. Tak boleh sembahyang di luar waktunya. Sama ada sebelum daripada itu tak sah, selepas daripada itu berdosa. Ya, sembahyang sah. After waktu sah sembahyang. Kan? Kita terlupa sembahyang. Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Ya. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, dia kata kalau siapa-siapa yang lupa atau tertidur, ya, maka bila dia jaga atau dia bangun, solatlah. Ya. Dalam surah Ammar ada tambahan. Fa inna zalika waqtuha. Kerana itu ada waktunya. Tertidur pukul 12. Sudah-sudah pukul 5. Mana tahu penat sangat kan. Zuhur dah lepas dah. Ambil wuduk sembahyang zuhur. Ya. Ulama bahas nak niat qada ke, nak niat adat ke. Boleh berlaku. Niat adat pun boleh, niat qada pun boleh. Kerana itulah waktu zuhur untuk kita. Pada hak kita itulah zuhur. Kerana kita telah tertidur. Sahlah. Tak ada masalah apa-apa dan tidak berdosa. Kerana kita bukan sengaja. Ya tak? Terlupa ke? Mana tahu. Ada time-time kita terlupa sembahyang tau. Kan? Lolah. Masuk waktu asar ingat nak sembahyang asar. Tengok nak sembahyang asar. Aku zuhur tak sembahyang lah tadi. Sembahyang zuhur dulu. Lepas tu sembahyang asar. Sebagai ulama kata zuhur sembahyang asar dulu tak apa. And then sembahyang zuhur. Tapi sebaiknya zuhur dulu baru asar. Jaga tertib solat. Ataupun dia sengaja meninggalkan solat. Tak sembahyang, zuhur tak sembahyang. Malah sembahyang, buat tak reti. Ya. Masuk waktu asar. Alamak, nak sembahyang lah, qada lah. Qada sah. After waktu sah. Dia sebelum waktu tidak sah. Hatta kalau kita tersalah bahkan. Dia tersalah bab waktu, dia tak sama tersalah bab lain. Tersalah bab kiblat, dia bincang gitu kan. Tak apa, tak qada sembahyang. Ya. Ada khilaf lah, saya ada orang gitu. Tapi saya ingat tak perlu qada lah. Ya. Salah apa lagi? Sembahyang ada najis. After sembahyang tengok ada najis. That is fine. Okey je. Ada khilaf lah. Tapi tak qada pun okey je. Kalau rajin qada lah balik. Ya. Tapi kalau waktu tak ada toleransi. Tak ada kompromi. Sembahyang. Habis sembahyang baru masuk waktu. Allahu Akbar. Azan. Kadang azan ni pun lewat juga. Tengoklah waktunya. Cek balik kat handphone ke, kat jam ke. Betul ke waktunya ni? Bukan semua masjid surah azan ikut waktu. Ya tak? Mungkinlah ada setengah masjid surah dia jaga waktu. Masjid of course lah ya. Tapi kalau surah ni kadang terlambat juga 10 minit. Biasalah tu. Pak saya dulu pasal 4 tu. Lewat aja dah imak Bilal. Bukannya ada Bilal tetap pun. Adalah Bilal tetap tu. Tapi dah kerja semua volunteer. Kan? Bukan ada gaji. Bila imam ada gaji. Jaya ada bagi gaji. Tak ada. Kan? Bagilah bantuan setahun bulan puasa, bagilah 1,500. Gaji tak ada. Allowance tak ada. Bukan macam masjid. Adalah allowance juga pun tidak banyak. Jadi volunteer. Bila volunteer ni ada, ialah terlambat azan. Jadi kita cek balik lah. Kita dah bagi salam, suruh kita azan. Cek balik waktu. Alamak aku sembahyang sebelum waktunya. Maka wajib qada balik. Kerana sembahyang sebelum waktu tidak ada toleransi dalam mana-mana masa. Kena sembahyang balik lah ya. Kerana tidak sah solat sebelum daripada waktunya. Sepakat para ulama. Banyak hadis-hadisnya. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah apa ya? Surah An-Nisa ayat 104. Kena ayat tu je. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebelum tu macam mana ayat dia? Tak ingat. Tak apalah, ambil ujung ayat. Kata Allah dalam surah berkenaan, surah An-Nisa ayat 104, ujung tu kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Siapa tidak sah sebelum waktunya dan tidak ada toleransi, kerana Allah Taala dah naskan.
Sesungguhnya ke atas orang beriman itu Sesungguhnya solat ke atas orang yang beriman itu adalah suatu kefarduan kitaban mauquta yang diwaktukan. Ya. Hatta kalau kita tengok bukan sembahyang saja, ibadah-ibadah lain pun ada waktunya kan. Puasa Ramadan before Ramadan, tak ada qada, tak ada apa pun saja. Kan? Ini bulan sebelum Ramadan puasa apa? Bulan apa sebelum Ramadan? Muharram, Rejab, Syaban, Ramadan. Muharram, Rejab, Syaban, Ramadan, betul? Ustaz pun tak tahu bulan Hijrah kan. Muharram, Safar, Muharram, Rejab. Betul? Muharram, Rejab. Mana Safar? Aja. Muharram, lepas Muharram, Rejab kan? Muharram, Safar. Lepas tu Rejab, Syaban. Betul. Ustaz pun tak ingat juga kan. Muharram, Safar, Rejab, Syaban. Baru Ramadan. Bulan Syaban kita nak puasa ni Ramadan yang akan datang, boleh ke? Tak sah. Puasa mesti dalam bulan Ramadan, fix. Kan? After Ramadan tu kita nak niat qada. Kalau kita niat qada kita tinggal tu okey je. Kita nak puasa Ramadan hok akan datang tu nak puasa sekarang dalam bulan Syaban ataupun bulan sebelum itu Rejab ke, boleh ke? Tak boleh, dia ada waktu dia ibadah ni kan. Ramadan mesti puasa dalam bulan Ramadan, melainkan puasa qada atau seumpama. Boleh lah, qada lah yang qada boleh lah. Lain daripada qada tak boleh. Kan? Haji pun sama juga, buat haji waktu lain boleh tak? Tak boleh. Al-hajjuru asyhurun ma'lumat. Haji ni dia ada bulan-bulan dia. Bulan Syawal boleh dah ihram pergi haji. Haji tak boleh buat lagi lah. Kan? Masuk bulan Zulhijjah nanti. Tapi dah boleh ihram dah, dah boleh pergi haji dah. Ya. Bila masuk bulan Syawal, tapi before Syawal tak boleh. Tak boleh ihram. Ya. Syawal boleh. Dia start Syawal tu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ashhurul hajju Ashhurul haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Kata Nabi lah hadis Ibn Abbas. Sahih Bukhari ya. Bulan-bulan haji ialah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana ada waktu dia lah. Ya. Ya. Zakat pun ada waktu dia juga. Cukup haul, cukup nisab, baru bayar zakat. Waktu dia after harta kita cukup syarat-syaratnya. Ya. Tapi boleh diawalkan. Ya. Boleh diawalkan. Adalah dalil-dalilnya. Hatta hari ni pun boleh. Walaupun ada khilaf sikit sebanyak. Tapi saya ingat majoriti lah. Terutama yang kontemporer ni lah. Dia membenarkan zakat tu diawalkan. Walaupun sebahagian kata tak boleh. Tak setujulah. Ya. Tapi sebahagian kata dah boleh. Kerana terutama kita yang makan gaji kan. Dia gaji kita tetap. Belanja kita pun biasa every month tak lari. Jadi kita dah boleh siap-siap. Kita dah tahu dah ujung tahun berapa kita punya zakat. So kita keluar awal-awal daripada awal tahun. Ya. Buat potongan gaji. Boleh dah memudahkan. Okey je. Tapi masih ada waktunya ya. Zakat fitrah pun sama walaupun waktu dia ialah before sembahyang, after subuh ya. Tapi diawalkan beberapa hari dibolehkan, bukan digalakkan, dibolehkan. Ya. Of course lah sembahyang ibadah terafdal ada waktunya, tak bolehlah sebelum daripada itu. Nah, hadis Nabi banyaklah ya. Antara hadis paling masyhur ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada dalam sebahagian besar buku sunan pasal tentang waktu solat, of course lah ada ya. Dah banyak hadis-hadisnya daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Mas'ud, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, antara hadis waktu yang agak masyhur lah, yang banyak termuat dalam buku-buku fiqh. Hadis Jabir ya. Juga ada Sahih Bukhari ataupun Muslim. Ja'a Jibril ila Rasulillah faqala ya Muhammad qum fasalli. Ya. Fasalla Nabi az-zuhra hina zalatis syams. Kata Jabir, satu hari Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu waktu tengah hari lah ya. Waktu zawal, waktu matahari gelincir ya. Jibril kata kepada Nabi, "Qum fasalli." Ya. Ada setengah riwayat, "Ya Muhammad, qum fasalli." Wahai Muhammad,
bangun semayang. Nabi pun semayang pada waktu itu. Fasalan Nabi az-zuhra hina zalatis syams. Ya. Nabi pun salat zuhur ketika zawal. Zawal ni makna ketika gelincir. Zawal ni makna gelincir. Orang jalan-jalan gelincir kaki, itu panggil zala. Ha? Zawal daripada perkataan zala yazulu zawal. Matahari betul-betul tegak di atas kepala, turun sikit je zawal. Ha? Muyulus syams. Ha? Setengah riwayat hina malatis syams, ketika matahari mulai condong. Ya? Nabi pun sembahyang zuhur. Sebab itu disimbolkan para ulama, Nabi sembahyang after Isra' dan Mi'raj ialah ketika zuhur. Bukan ketika subuh, ketika zuhur tu. Ya. Kemudian dia datang lagi selepas itu. Summa ja'ahu al-asra. Waktu asar dia mai. Faqala ya Muhammad qum fasalli. Ya Muhammad, bangun sembahyang. Fasalla an-nabi al-asra haina sara zil kulli hatta sara zilli kulli syai' mislih. Nabi pun sembahyang zuhur, sembahyang asar. Waktu itu bayang sesuatu itu adalah umpama 2 kali benda tu. Mana kalau tiang tu, kalau kita ukur dia 2 kali bayang. Ya? Sorry, 1 kali bayang. Haina zara kulli syai'in mislah. Haina sara zil kulli syai'in mislah. 1 kali bayang. Mana waktu zuhur, kalau kita letak tiang, waktu tak ada bayang, betul-betul matahari di atas kepala, tak ada bayang kan? Pom ada bayang sikit, itu zawal. Mana matahari dah gelincir. Zuhur tu. Lepas tu bayang tu akan memanjang sampai dia sama panjang dengan dia punya base tu. Kalau kita letak tiang sama panjang dengan bayang. Habis waktu zuhur. Dah start panjang sikit, masuk waktu asar. Ya. Maksudnya zuhur daripada gelincir matahari sampailah benda tu sama panjang bayang dia. Masuk waktu asar. Sebab tu kata Jabir, Jibril mari pula pada waktu asar. Kemudian kata kepada Muhammad, semayang. Dan Nabi pun mulalah semayang. Dan pada waktu itu, bayang sesuatu itu adalah seumpamanya, yakni sama panjang lah. Kalau tiang tu, dia bayang dengan tiang tu sama panjang. Masuk asar. Jadi kalau nak semayang zuhur, pastikan bayang tu dia tak sama panjang. Selagi dia tak sama panjang, tak masuk asar lagi. Bila dah sama panjang saja, masuk asar. Summa ja'ahul maghrib. Faqala ya Muhammad qum fasallihi fasal al-maghrib hina wajabatis syams au gharabatis syams. Mana dia mari pula maghrib. Dia kata Muhammad semayang, Nabi pun semayang, dan pada waktu itu ialah ketika tenggelamnya matahari. Full tenggelamlah. Ya, matahari tenggelam sikit, tak maghrib lagi tu. Habis tenggelam. Maghrib ya. Summa ja'ahul isya'. Dia datang pula waktu isya'. Faqala ya Muhammad qum fasallihi. Wahai Muhammad semayang. Bangun dah solat. Nabi pun semayang. Fasalla al-isya' hina ghaba syafaq. Nabi pun semayang isya' pada waktu itu dalam keadaan syafaq telah hilang. Tahu syafaq? Syafaq ni ialah kemerah-merahan di ufuk barat, di sebelah barat tu. Bila matahari tenggelam, dia ada merah tu kan. Selagi ada merah tu maghrib lagi. Bila yang merah-merah tu dah hilang, asyafaqul ahmar, syafaq yang merah tu hilang, habislah waktu isya'. Habislah waktu maghrib, sudah masuk isya'. Masuk isya'. Summa ja'ahu as-subh faqala ya Muhammad qum fasallihi fa shalla Rasulullah as-subha aw al-fajra haina baraqa al-fajru aw sata'a al-fajru. Nabi pun Jibril pun waktu subuh dia mari lagi sekali. Dia cakap wahai Muhammad bangun dan solat. Nabi pun sembahyang. Dan pada waktu itu fajar telah muncul ya. Barakal fajru aw sata'al fajru. Fajar subuh lah ya. Cahaya di ufuk timur pada waktu subuh ya. Dia di sebelah timur ni dia ada 2 fajar lah. Yang pertama disebut Al-Fajrul Kazib. Yang kedua disebut Al-Fajrul Shadiq. Al-Fajrul Kazib ni ialah cahaya di ufuk barat, cahaya di ufuk timur, belah timur cahaya tapi dia bersepah. Sepah kan. Dia tu panggil fajar juga tapi dia bukan subuh lagi.
Subuh ni al-fajrus shadiq. Dia fajar tu dia berkumpul di ufuk timur. Cahaya dia kumpul. Sini tak nampak tuan. Tuan kena pergi tepi pantai. Tuan akan nampak dah cahaya fajar. Melayu ni boleh sebut fajar matahari. No, fajar ni ialah waktu subuh. Saya rumah tepi pantai. Tak ada tepi pantai. 1 kilometer dekat pantai. Tapi duduk main pantai selalu kan. Tapi tak jintai pula pergi waktu subuh tengok betul ke tidak. Tapi boleh tengok kat YouTube, boleh tengok Boleh tengok kat Google gambar kan. Guru dengan Google. Tengok gambar. Tekan fajar shadiq. Al-fajrus shadiq. Summa ja'ahu al-ghad lizuhri. Faqala ya Muhammad qum fasalli. Fasalla an-nabi macam hadis tu. Kemudian Jibril mari lagi esoknya. Summa ja'ahu al-ghad. Mari lagi. Summa ja'ahu az-zuhra lil-ghaddi. Dia mari lagi waktu zuhur pada esok hari. Faqala ya Muhammad qum fasalli. Wahai Muhammad, semayang. Bangun dah solat. Fasalla an-nabi az-zuhra haina zara kulla shay'in mislaih. Mislahu. Summa macam mana? Jabir kata esok dia mari lagi Jibril. Dia kata pada Nabi Muhammad waktu zuhur, Muhammad semayang. Nabi pun semayang zuhur. Dan pada waktu itu bayang sesuatu itu adalah seumpama dengan. Saya silap dia. Zuhur ni dia sampai sama panjang. Zuhur lagi tu. Bila dah panjang sikit, baru masuk waktu asar. Bukan kata sama panjang dah zuhur dah. Tak. Zuhur dia, kalau bayang dengan tiang tu, dia akan sama panjang. Had waktu zuhur ialah, tiang dengan bayang tu dia sama panjang. Zuhur last kat situ. Bila panjang sikit je, waktu asar. Jadi, hari yang pertama tu, Jibril ajar Nabi solat di awal waktu. Hari kedua pula, Jibril datang ajar Nabi solat di hujung waktu. Di mana zuhur yang pertama Nabi semayang ketika matahari gelincir. Itu awal waktu zuhur. The second day, Jibril datang pula ajar Nabi suruh solat di hujung waktu. Zuhur, Jibril suruh Nabi semayang bayang sama dengan tiang. Mana hujung waktu zuhur. Ya. Bayang sama tiang, Nabi semayang. Hujung. Sumaja'ahul asra. Dia mari pula waktu asar. Hujung waktu asar. Haina zara kulla syai' mislaih. Faqala ya Muhammad qum fasalli. Dia suruh, wahai Muhammad semayang. Nabi pun semayang. Fasallan Nabi haina sara zid kulla syai' mislaih. Hari kedua Jibril mari bila? Waktu tiang sudah 2 kali. Pertengahan waktu asar. Dia tak mari hujung-hujung nak tenggelam matahari ya, asar. Sebab tu asar ni amat-amat tidak digalakkan setelah bila kita semayang matahari sudah kekuning-kuningan. Asar ni masuk dia ketika tiang sama panjang dengan bayang, lebih sikit masuk waktu asar. Memanjang sampai 2 kali tiang. Itu waktu asar. Yang harus. Of course lah kalau kita semayang di awal waktu afdal. Tapi kalau kita tak semayang di awal waktu, kita tangguh biar sampai 2 kali tiang je. Sekira-kira matahari belum kekuningan, isfirarus syams. Ya. Sebab itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata waktul asri malam tasfar asy-syams. Waktu asar ialah selagi mana matahari belum kekuning-kuningan. Mana ia dekat-dekat nak tenggelam kan? Kalau asar 4.40, dia biasa kalau dah matahari tu kalau cahaya dia dah merah kuning macam tu, biasanya dia pukul 5.30 and above. 5.30 lebih tu dia start merah kan, start kuning merah tu. Itu dah masuk waktu yang makruh lah, tak digalakkan. Nak sembahyang asar before that. Sebelum sebelum bayang 2 kali tiang. Zil kulli syai' mislaih. Itulah ketika matahari kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Sebab Jibril kalau zuhur awal waktu, betul-betul hujung waktu. Asar awal waktu,
Sampai waktu matahari kuning je. Sampai situ je. Dia tak ajar Nabi semayang ketika matahari nak tenggelam. Pasal apa? Pasal kalau semayang asar ketika matahari nak tenggelam ni kerja orang munafik. Jadi Jibril tak ajar waktu. Jibril ajar half saja. Separuh daripada waktu asar. Tu. Zil kulli syai' mislih ataupun malam tasfar asy-syams. Tiang 2 kali bayang, bayang 2 kali tiang ataupun ketika matahari kekuning-kuningan. Masa situ sampai situ je. Ya. Mana Zuhur tu maghrib, asar Kalau kita tangguh asar dengan sengaja lah kita kata teramat-amat makruh lah asar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Pasal itu panggil orang munafik. Ya. Munafik ni Nabi kata lah hadis Anas dan Sahih Muslim, tilka salatul munafik yajlis yarkubu syams hatta idza kana baina qarni asyaitan yakum fa yusalli. Nabi kata itu semayang orang munafik. Dia tunggu je matahari dah nak tenggelam baru dia semayang. Faqama fa naqaraha arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila. Dia pun start dah semayang. Tapi macam ayam lah. Pup, 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 pup. Fanaqaraha arba'an. Dia patuk 4 kali. Sujud tu patuk. Cepat kan. La yazkurullaha fiha illa qalila. Orang jenis macam ni, dia tidak ingat Allah melainkan sedikit sahaja. Asal teramat-amat makruh kalau kita melengah-lengahkan sampai matahari nak tenggelam. Ya. Kalau boleh, before isfirari syams. Matahari kekuning-kuningan. Ataupun kemerah-merahan yang amat merah. Matahari kalau dah pukul 5.30 kan dia lain macam cahaya dia tu kan. Dia dah kuning. Matahari tu dah kuning, cahaya tu dah macam dah merah dah. Lain. Tak sama. Dia punya panas pun dah lain macam. Kemudian waktu maghrib pula. Sumaja'ahu al-maghrib waqtan wahida. Maghrib hari pertama dan hari kedua no different. Tak ada beza. Jibril hanya datang di awal waktu. Ya. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata maghrib ni waktu dia hanya di awal waktu. Bila masuk waktu maghrib, kita ambil wudu, kita semayang. Itu je waktu maghrib. Kalau kita melengah-lengahkan lagi, berdosa walaupun semayangnya sah. Pasal dia kata Jibril ajar Nabi semayang maghrib hanya di awal waktu. Maghrib pun sama juga. Kalau boleh kita jangan melengah-lengahkan. Walaupun waktu maghrib ni dia panjang juga ya. Waktu maghrib kalau hadis yang lain, waktu maghrib malam yaghibi syafaq. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu Nabi kata waktu maghrib selagi mana belum hilang asy-syafaq, yakni kemerah-merahan di ufuk barat. Waktu maghrib dia panjang. Tapi amat-amat digarah kita semayang di awal waktu. Sebab Jibril ajar Nabi semayang maghrib hanya di awal waktu. Berbeza dengan Zuhur, berbeza dengan asar. Zuhur awal waktu, betul-betul hujung waktu. Asar awal waktu, tengah-tengah waktu. Maghrib awal waktu saja. Dua-dua hari itu awal waktu. Ya. Kemudian dia datang pada waktu Isyak. Hari pertama sumaja'ahul Isyak. Dia mari Isyak. Bila dia sembahyang Isyak? Haina ghaba syafaq. Masa merah-merah dah hilang kan. Masuk waktu Isyak. Hari pertama. Hari kedua bila Jibril datang. Sumaja'ahu al-isya hina dhahaba nisful laili aw sulusul lail. Ketika malam telah berlalu separuh daripadanya ataupun 1/3 yang akhir. Batu ulama khilaf tentang waktu Isyak. Waktu Isyak ni last dia bila? Majoriti kata waktu Isyak last ni ialah bila nak masuk waktu subuh tu last lah. Tapi sebahagian lain dia kata waktu Isyak hanya sampai di tengah malam sahaja. Berdasar pada hadis itulah. Pasal periwayat ni disebut dua. Jibril datang hari kedua tu nisful lail atau thuluthul lail. Pertengahan malam atau 1/3 yang akhir. Tak pasti Jibril mari ke mana seorang. Ala kulli hal waktu Isyak di sisi majoriti sampai subuh. Tapi jangan kita melengah-lengahkannya sampai separuh daripada malam. Ya, macam asar tadilah. Waktu asar panjang. Sampai tenggelam matahari. Tapi jangan sampai isfirarus syams. Isyak pun sama. Waktu dia panjang. Di sisi majoriti. Walaupun ada segelintir kata Isyak ni sampai tengah malam saja. Based on that hadis lah. Tapi sebaik-baiknya jangan melebihi nisful lail. Half of the night.
Kalau isyak 8.39, separuh malam bila? Pukul 12, pukul 1 macam itulah. Malam start maghrib. Bukan start isyak tau. Malam start maghrib. Jadi kalau maghrib pukul 7.30 kan? Pukul 12, pukul 1 macam itulah. Kita nak kira precisely waktu tu susah juga. Zaman Nabi tak ada jam. Kalau zaman Nabi ada jam senang. Dalam buku fiqh dah tulis dah pukul berapa. Dalam hadis pun dah sebut dah. Isyak masuk pukul 8.30 contohnya. Senang kan? Zaman dulu tak ada jam. Ukuran hanya berasas pada matahari. Zaman dulu duk main matahari bulan macam tu je. Angin je. Zaman dulu malam-malam dia berjalan macam mana? Apa dia punya penunjuk arah? Nombor 1, matahari, bulan lah, malam. Dan bintang. Biasanya bintang lah ya. Bintang ni. Oh, terror mereka. Sebab tu keperluan ilmu falak dulu ada. Sekarang tak ada. Orang buat kursus falak pun ramai tak hadir buat online ke apa kan. Dulu ada juga kawan dengan seorang ustaz yang jahil punya orang falak tu. Orang surau Jumaat di Serambut. Selalu dia hantar WhatsApp kat saya bila dia buat kelas online. Dia buat kursus, hantar saya link kan. Saya pun tak join lah. Banyak benda lain banyak tu pening lagi. Pening dengan Al-Falak pula kan. Apalah bagilah kepada ahli-ahlinya. Lagi bukit. Bukit pun jadi penunjuk arah juga tuan. Bukit. Angin. Macam mana zaman dulu guna angin nak berjalan? Kita pun tak tahu. Allah Ta'ala alam. Dia angin-angin macam kita lah, angin musuh laut, angin timur daya, barat daya, apa benda tak kan. Jadi angin pun dia ni tau. Ada function dia. Jadi of course lah zaman Rasulullah guna matahari ya. Kalau matahari tak ada atau mendung, hari ni ada jam okey lah kan. Kita tahu ada handphone boleh set. Tapi kalau matahari mendung macam mana? Kena zon lah, kena ukur. Ya. Dah mendung nak macam mana kan? Ukur masuk waktu zuhur berapa kan. Ya. Dah semai zuhur. Tiba-tiba nampak matahari. Alamak, tak masuk waktu lagi. Wajib kotor. Ya. Kerana zon tak terpakai dalam perkara bersabit dengan waktu. Tapi as long as kita tak tahu, okey lah. Kalau matahari mendung atau seumpamanya. Tapi dia kena ihtiyat lah, kena jaga-jaga. Mana jangan semayang lorak sangat, tunggulah kan. Hari ni tak kisah mendung tak mendung pun, kita dah ada jam, semua dah tahu. Tengok jam je lah, waktu masuk bila-bila. Jadi itu waktu solat. Mungkinlah kita anggap macam ilmu mengetahui waktu solat ni macam tak penting. Pasal kita dah ada medium-medium atau wasilah-wasilah yang lain. Ada handphone, ada jam, ada macam-macam kan. Tapi ilmu ni penting jugalah dalam banyak hal untuk kita tahu waktu solat. Untuk kita tahulah, orang kita tahu. Kita semayang ni waktu dia macam mana. Simple je, kan? Tak susah pun. Waktu zuhur, matahari tegak di atas kepala, bila dia gelincir sikit. Matahari naik belah timur. Kan? Of course lah bayang sebelah barat. Bila dia naik, betul-betul tegak di atas kepala, tiang dia takkan ada bayangnya. Tak ada bayang. Tengok tiang, tak ada bayang. Tu betul-betul tengah-tengah lah, kepala kita. Pop ada bayang sikit belah timur, itu zuhur lah. Zawalus syams. Lepas tu bayang tu akan memanjang sampai dia sama panjang. Itu waktu end of zuhur. Pop dia lebih sikit, asar. Memanjang, dua kali tiang. Itu waktu yang harus untuk solat asar. Memanjang, tak ada manjang dah lah. Tunggu matahari tenggelam je lah. Bila matahari dah tenggelam, habislah waktu asar. Bila dia totally tenggelam. Lepas tu, bila dia tenggelam, dia akan ada merah kan. Selagi merah tu tak hilang, tak masuk waktu isyak. Bila merah tu dia akan hilang. Dia sedikit demi sedikit. Merah tu akan hilang. Bila merah tu hilang, maka masuklah waktu isyak. Sampai subuh esok. Tengok pula di ufuk timur. Cahaya yang ada di sebelah sana. Subuh. Itu very simple. Mengenal waktu solat.
perkara yang amat mudah sekali, ya, tak susah pun. Dan secara amnya memang kita digalakkan solat di awal waktu. Ya. Su'ilan Nabi ya Rasulullah ayul amali afdal. Faqala Nabi as-salatu ala waqtiha. Ya. Dalam banyak hadis yang sahih, hatta dalam Bukhari dan Muslim dan dalam kitab-kitab sunnah yang lain, Nabi ditanya manakah satu amalan yang afdal atau yang paling disukai Allah, daripada Abi Hurairah dan selainnya. Nabi kata as-salatu ala waqtiha, sembahyang di dalam waktunya. Maksudnya as long as kita sembahyang dalam waktu, amat-amat digalakkan. Berpahala insya-Allah. Of course yang wajib kita selesaikan dan berpahala. Cuma kalau kita melengah-lengahkan tanpa keuzuran dan apa-apa masalah hingga di hujung waktu, makruhlah dari sisi majoriti para ulama. Tapi masih sembahyang di awal waktu masih okey, ya. Masih sembahyang dalam waktu masih okey, ya. Ada hadis Nabi ditanya soalan yang sama, Nabi kata as-salatu ala awwali waqtiha, sembahyang di awal waktunya. Tapi hadis itu dia tidak sahih, ya. Walau bagaimanapun ulama sepakatlah di awal waktu itu amat-amat digalakkan. Semua waktu, ya, digalakkan di awal waktu. Zuhur amat-amat digalakkan di awal waktu, ya. Kata Abi Barazah Al-Aslami dalam Sahih Muslim, kana Nabi yusalli zuhra idza daharatis syams, ataupun haina tadhat asy-syams. Nabi SAW sembahyang zuhur ketika betul-betul matahari gelincir. Haina daharatis syams atau haina tadhat asy-syams, ya. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, dia berkata benda yang sama, kana Nabi yusalli zuhra idza dahadatis syams, idza malatis syams, ya. Nabi sembahyang zuhur ketika matahari dah, ya. Mana rutin Nabi memang sembahyang di awal waktu. Cuma digalakkan kita melewatkan sedikit bila terlalu panas, ya. Yusannu ta'jilu zuhur, wa yusannu ta'khir az-zuhur 'inda ishtidadi hararati syams, dan digalakkan melambatkan sedikit zuhur ketika matahari terlalu panas. Hari hot betul-betul hot, zuhur kita galak lewat sikit. Pasal Nabi sebutlah hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim, Nabi kata idza stadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Nabi kata jika hari terlalu panas, maka sejukkanlah dengan solat, yang ni lewatkan sedikit. Kerana panas-panas ini, walaupun dia panas pada matahari, min fahi jahannam, ia adalah panas rentetan daripada api neraka. Sebab tu kalau panas sangat, digalakkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fahi jahannam. Wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada panasnya api neraka. Panas matahari, tapi digalakkan kita doa macam tu. Itu adalah Sahih Muslim, ya. Allahumma inni a'udzubika min fahi jahannam. Wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada fahi jahannam, panasnya api neraka, ya. Demam pun demam, ya. Nabi kata bila seorang itu demam, sejukkanlah dengan air, kerana panas demam itu daripada api neraka. Ulama khilaf lah apa maksud panas tu daripada neraka. Adakah panas ni sos dia daripada api neraka yang betul? Semua kata iyalah, hadis kata macam tu. Tapi semua kata tidak, dia sama macam panas api neraka. Jadi Nabi relate di situlah, ya. Jadi zuhur awal, kadang-kadang boleh lewat sikit, ya. Asar memang rutin Rasulullah SAW sembahyang awal, ya. Sehingga banyak hadis Nabi SAW, Nabi sembahyang ketika matahari masih tinggi dan masih panas, ya. Anas kata kana Nabi yusalli al-asra wa syamsu murtafi'ah hayya. Nabi SAW sembahyang asar ketika matahari masih lagi hidup dan masih lagi murtafi'ah, masih tinggi. Maksud panas, masih panas lagi. Nabi tidak melewat-lewatkan solat asar, ya. Kata Rafi' bin Khudash dalam Sahih Bukhari, dia kata, ataupun Sahih Muslim, Sahih Muslim, dia kata kami sembahyang dengan Nabi, kemudian after sembahyang
kami sembelih unta. Kami bahagi 10 bahagian. Kami masak. Dan kami makan daging yang sudah masak. Dalam keadaan matahari masih panas lagi. Tak tenggelam lagi. Mana Nabi Ismail awal sungguh lah waktu asar. Ya. Kunna nusalli al-asra ma'a Rasulillah summa tunhar al-juzur. Summa tuqassam ashru qisamin. Fanakulu nahman dadijan qabla maghribis syams. Kami sembahyang asar dengan Nabi. After that kami sembelih unta, kemudian kami masak. Unta tu dibahagi 10 bahagian. Kemudian kami masak. Kami makan makanan yang sudah masak. Matahari belum lagi tenggelam. Maksudnya kalau sembelih unta, nak lapah dia lagi, nak potong daging dia lagi, nak masak lagi, makan masa tu. Tapi dia kata matahari belum lagi tenggelam. Maksudnya Nabi Ismail awal waktu lah. Ya. Nah, of course lewat-lewat ni dia munafik lah. Maghrib sama juga. Awal waktu. Ada hadis melewat-lewatkan waktu maghrib. Isyak dia unik sikit. Nabi SAW sembahyang isyak lewat. Ya, dan Nabi suka sembahyang isyak lewat. Hatta sahabat-sahabat Rasulullah SAW kadang-kadang tunggu Nabi sampai tertidur-tidur. Tengah malam baru Nabi datang. Dan mereka sembahyang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Di tengah malam tu lah ya, nisful lail. Ya. Sebab itu bila Nabi sembahyang isyak, after sembahyang isyak apa Nabi kata? Inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Saya Muslim pada Abi Hurairah. Nabi kata inilah waktunya, yakni waktu isyak. Jikalau aku tidak menyusahkan umatku. Ya. Sebab itu majoriti para ulama kata kalau kita boleh mengumpulkan orang pada awal waktu, afdal awal waktu. Tapi kalau kita boleh mengumpulkan orang di akhir waktu, maka afdal di akhir waktu. Itu paling pertengahan lah. Walaupun sebagai ulama memang memutlakkan afdal isyak akhir waktu ataupun pertengahan malam. Macam yang standard dalam Musnad Ahmad. Yang standard dalam Mazhab Hanbali, hujung waktu. Imam Syafi'i fatwa yang lama, hujung waktu isyak ni. Ya. Ulama-ulama fiqh sunnah yang kontemporer, kalau kita buka kan buku apa-apa yang fiqh sunnah, Syekh Sabiq ke, Baik Salam Bali ke, Imam Musa ke, ramai Syekh Mustalik ke, memang Albani ke. Langu tak boleh sebut Albani. Memang mereka suka memilih isyak afdal di akhir waktu. Tapi pendapat yang pertengahan macam itulah ya. Kalau akhir waktu ni menyebabkan orang tak ramai, maka afdal di awal waktu. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i, mana-mana sembahyang afdal di awal waktu, termasuk isyak. Dia tak beza-bezakan ya. Hok-hok latest lah ya. Dan distandardkan dalam mana-mana buku muktamad mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat pendapat ulama secara keseluruhan, isyak memang afdal di akhir waktu. Melainkan jika sukar untuk dilakukan secara berjemaah, melainkan jika di awal waktu, maka awal waktu lebih baiklah ya. As-salatu ala waktu. Ada soalan? Habislah. Banyak lagi bab waktu ni. Tapi benda-benda yang basic lah, yang fundamental, yang asas-asas bersabit dengan waktu, itu saja, senang aja. Cara nak menentukan waktu sembahyang macam tu tidak. Matahari dan tengok tiang dan bayang-bayangnya. That's it. Ya. Bismillah. Ada soalan? Tak ada tanya? Kenapa? Subuh tinggal. Subuh tinggal ya. Subuh ni tuan-tuan digalakkan awal oleh majoriti para ulama. Dipanggil taghlis. Taghlis ya. Kana Nabi yusalli al-fajra wa yashhad ma'ahu nisa' muslimat mutalaffi'at fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna
la ya'rifuhunna ahadun minal walas. Aisyah sebutlah hadis Muslim, Nabi SAW sembahyang subuh, kami dan ada perempuan-perempuan muslimat yang sembahyang bersama dengan Rasulullah. Mereka memakai pakaian yang labuh lah ya, labuh tu mutalafi' fi murutihinna, yang perlu niqab ni dikata depa pakai niqab ya. Tak salah, tapi dia tutup aurat dengan baik, pakai pakaian yang labuh ya. Kemudian dia balik ke rumah-rumah mereka, seorang pun tak kenal. Minal ghalas, kerana waktu itu hari masih gelap. Taghlis ni maksud waktu subuh yang awal, gelap lagi, tak nampak muka orang. Subuh memang digalakkan sembahyang awal. Masuk waktu tu, fajar tu, sembahyang subuh lalu. Itu di sisi majoriti. Dia panggil taghlis. Taghlis ni waktu memang muka pun tak nampak. Malam lagi, subuh dah, fajar dah, tapi muka tak nampak lagi. Segelintir kata digalakkan isfar. Pasal ada hadis yang diriwayatkan juga daripada Jabir, Sunan Abi Daud dan selainnya, summa ja'ahu Jibril hina asfara jiddan. Hadis tadi saya baca kan. Jibril hari pertama Jibril datang di awal waktu subuh. Hari kedua Jibril datang akhir waktu subuh. Hina asfara jiddan. Awal waktu dipanggil taglis, ujung waktu dipanggil isfar. Itu dia, itu yang Jabir kata hina asfara jiddan. Maksudnya waktu tu gelap dah mula hilang. Dah mula hilang dah. Gelap tu dah mula hilang. Kita kata macam ujung waktu subuh lah. Kan? Syuruk pukul apa? 7.10 umpamanya. Maybe 20 minutes, 25 minutes before tu. Mana dah masuk waktu subuh, dia lewat sikit. Isfar. Memang waktu awal subuh, Jibril sembahyang hari pertama, taglis. Hari kedua, waktu isfar. Tapi after awal waktu lah taglis. Di atas banyak atas hadis tu pun, itu Jibril nak tunjuk waktu solat saja. Mana awal waktu, mana hujung waktu. Sebab tu dia bila dah habis Jibril ajar 2 hari Nabi tu, Jibril jadi imam lah ya, Nabi sembahyang belakang. Jibril kata, ya Muhammad, inna baina hadzal waqtaini waqtun. Wahai Muhammad, Jibril kata, ya Muhammad, baina hadzainil waqtaini waqtun. Ya Muhammad, baina hadzainil waqtaini waqtun. Wahai Muhammad, di antara dua waktu ini adalah waktu. Yang ni awal waktu, ujung waktu, tengah-tengah itulah waktu sembahyang. Jadi subuh sama konteks sembahyang lain lah digalakkan awal. Cuma di sisi segelintir, umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, dikata sunat isfar, sunat sembahyang lewat-lewat sikit. Sekira-kira waktu malam tu dah mula nampak terang, isfar. Kira ujung-ujung waktu subuh lah. Ada hadis-hadis itu ada, tapi saya tak hafal. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang isfar digalakkan, sebenarnya hadis-hadis yang dhaif. Ya, hadis-hadis yang tidak sahih lah. Mungkin ada perbahasan dia kata sahih ni sahih, tak tahulah, itu kau belajar sanad hadis lah. Tapi kalau kita belajar fiqh secara keseluruhan, taghlis afdal, isfar dia tidak afdal ya. Jadi standard dalam mazhab Hanafi itu tidak afdal lah. Ada hadis tidak sahih. Macam kita kata mazhab Hanafi sembahyang maghrib kan, betapa dia nak jaga subuh awal, tak ada sembahyang sunat qabliyah maghrib. Azan, lepas azan tu qamat. Itu standard dalam mazhab Hanafi tu. Tak adalah sambung Allahu Akbar, la ilaha illallah terus sambung iqamah, tidak. Mana tunggu sekejap aja terus. Dia tak bagi waktu ah. Pasal ada hadis-hadisnya, tapi hadis itu tidak sahih. Sebab itu tidak disokohlah oleh ulama-ulama fiqh yang terkemudian lah, yang kontemporer, tak, yang fiqh sunnah ni dia tak sokonglah itu. Tapi ialah nak cerita begitulah ya. Banyak benda-benda yang ada dalam mazhab lain, ulama lain tak setuju kan. Ada yang mazhab Hanafi, ulama-ulama ni dia tak setuju. Ada yang dalam mazhab Syafi'i pun ulama lain tak setuju. Macam itulah cerita dia. Tapi ada dua lah. Satu yang menggalakkan subuh di awal waktu, majoriti, segelintir kata subuh ni di akhir waktu. Standard lah mazhab Hanafi lah. Tapi sekiranya tidak di inilah ya. Tidak kuat lah hujah dia tu. Allah Ta'ala alam. Mana kata tak kuat pun tak boleh juga. Kita bila belajar, bila baca lah, belajar pun mungkin tak lah. Tapi bila kita baca, macam saya kan, bila saya baca buku Al-Jassas, umpamanya Al-Imam Al-Jassas, dalam fiqh mazhab Hanafi, dia buat bagi hujah hebat-hebat. Tapi dia banyak guna hadis-hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang diriwayatkan daripada tabi'in, terus diangkat kepada Rasulullah tanpa melalui sahabat. Sebab Hanafi, dia hadis mursal dia okey, as long as mursal sahih.
Majoriti ulama mursal ni walaupun dia sahih, kalau dia tidak ada marfu', kadang-kadang dia pun tak ambil sebagai hukum. Ya, untuk sokongan boleh lah, tapi untuk independen hukum dia tak boleh. Kadang-kadang metod tu lah, metod. Ya. Dari sudut kesahihan sanad tu, dari sudut kesahihan nas tu satu hal. Lepas tu metod ulama tu sendiri yang menjadikan mereka berbeza pendapat. Sebab hukum ni bukan sekadar ayat Quran. Kadang kepahaman pada ayat Quran tu bukan sekadar hadis dan sahihnya satu hadis. Kadang kepahaman pada hadis tu dan sebab-sebab yang lain. Sebab tu terhasil khilaf-khilaf yang banyak dalam banyak isu-isu fiqh. Kan? Ada soalan lagi? Ustaz mana tadi? Ustaz dia tahu tu, saja dia tanya tu. Inilah konteks ilmu lah kita belajar. Kadang-kadang kita pun sebenarnya lewat juga ya tak? Tapi semoga kita ada idea lah ya. Ada soalan lagi? Tak ada tak? Kalau tak ada, mudah-mudahan next nanti kita masuk syurut wujubis solah, syarat wajib sembahyang. Maksudnya apakah perkara yang mewajibkan kita untuk solat. Yang mana kalau tidak ada syarat-syarat ini, tidak wajiblah solat. Kalau kita bincang dah syarat wajib solat, lagi tak? Bab pertama syarat sah solat, lepas azan dulu kan. Bab pertama azan iqamah. Bab kedua syarat sah solat. Yang ketiga syarat wajib solat kan. Syarat wajib solat ni simple je ya, tak susah mana pun. InsyaAllah ta'ala. Jadi mungkin setakat itu dulu untuk malam ini. Aku Nukul Hazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguhlah majlis kita letak sebagai kafar.